Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh melata kuntum cempaka, berkicau burung di balik rimbunan. Lafaz bismillah pembuka bicara, ucapan aluan-aluan saya mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Tuan Pengarah Cawangan Tidak Bermaus Tautin Encik Syarin bin Abu Samah, yang berusaha Timbalan Pengarah Cawangan Tidak Bermaus Tautin Encik Azhar bin Ismail, dan yang dihormati juga pengurus, ketua-ketua unit dan para pegawai di Cawangan Tidak Bermaus Tautin yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan penghargaan dan ucapan yang tidak terhingga kepada panel-panel jemputan yang sudi hadir pada hari ini menerima jemputan forum atau bual bicara bersama saya pada hari ini. Panel-panel jemputan tersebut adalah Puan Siti Nur Azah binti Abdullah dari Kementerian Sumber Manusia yang mana merupakan seorang pegawai penerangan komunikasi. Beliau adalah berjurusan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Universiti Utara Malaysia dan telah berkhidmat selama 15 tahun di Kementerian Sumber Manusia Putrajaya. Dan manakala panel kedua kita yang kacak bergaya, Cik Muhammad Isyad, yang hanya tersenyum je tu, merupakan seorang pegawai yang mewakili Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, QPEX. Beliau sedang berkhidmat di Majlis Amanah Rakyat berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Awam, Universiti Utara Malaysia. Tuan-puan yang dikasihi, pada hari ini tanggal 28 Julai, kita akan membincangkan satu topik yang hangat dan amat baru untuk kita semua, iaitu topik yang bertajuk pentingnya pembudayaan bekerja dari rumah di kalangan pegawai cawangan tidak bermaus tautin secara maya melalui aplikasi Zoom. Seperti mana yang kita lihat sekarang bahawa wabak COVID-19 ini memberi implikasi buruk kepada kesihatan awam sehingga ia membawa kepada kematian. Maka di sini saya sebagai moderator ingin menarik perhatian para hadirin sekalian bahawa objektif forum atau bual bicara ini diadakan adalah untuk memberi ruang serta pendedahan kepada semua pihak, terutama pekerja di cawangan ini, apakah pelan pelaksanaan yang sewajarnya dalam membudayakan konsep bekerja dari rumah. Justifikasi yang menyebabkan forum ini dibuat adalah kerana masih ramai pekerja yang tidak berapa jelas dengan konsep baru ini, dan ada yang menganggap ia sukar dilaksanakan oleh majikan yang masih belum terdedah dengan kaedah ini. Jangkaan hasil dari forum atau bual bicara ini, semoga pegawai cawangan tidak bermaus tautin akan dapat mempraktikkan serta memahami berkenaan dengan konsep pembudayaan bekerja dari rumah dalam pasca pandemik COVID-19. Sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan cabaran yang cukup getir dalam peringkat kehidupan kita sehari-hari pada ketika ini. Wabak COVID-19 yang berlaku sejak lebih setahun yang lalu telah membawa krisis kesihatan dan krisis ekonomi yang perlu ditangani secara whole of government and whole of society secara bersama. Terkini kita berhadapan dengan keputusan drastik kerajaan untuk melaksanakan total lockdown di seluruh negara. Sesungguhnya pandemik COVID-19 telah meninggalkan kesan yang cukup besar kepada negara kita sekarang. Begitu juga dengan lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Memandangkan lembaga hasil dalam negeri Malaysia merupakan agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk mengucik cukai negara, dan ia merupakan sebahagian daripada perkhidmatan essential services di bawah sektor kewangan yang akan kekal beroperasi bagi memudahkan perkhidmatan pencukaian kepada pelanggan dan aktiviti kutipan cukai di sana secara berterusan. Berbalik kepada isu yang ingin kita kupaskan dalam bual bicara ini, terlebih dahulu saya ingin menyentuh pada keadaan bekerja dari rumah BDR. Saya ingin mendapatkan penjelasan yang jelas apakah yang dimaksudkan dengan BDR dan mengapa ia perlu diwujudkan dan cabaran yang akan timbul. Saya minta Puan Siti Nur Azah untuk menjelaskan. Kerajaan yang telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020, organisasi digalakkan melaksanakan urusan organisasi secara dari rumah supaya akses maklumat berkaitan organisasi dapat diteruskan dalam tempoh PKP. Perkara ini adalah selaras dengan kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri dan Surat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, iaitu arahan bekerja dari rumah. Dalam fasa PKPB ini, pihak kerajaan telah menggalakkan semua organisasi awam maupun swasta untuk melaksanakan cara kerja yang baharu
atau norma baharu iaitu bekerja dari rumah BDR atau kita panggil juga sebagai work from home WFH sebagai usaha berterusan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam dan keperluan mengimbangi keperluan tugas dan kesejahteraan pegawai, maka kerajaan telah bersetuju untuk mewujudkan dasar bekerja dari rumah sebagai alternatif cara kerja baharu dalam perkhidmatan awam. Bekerja dari rumah ini bermaksud kaki tangan tidak perlu hadir ke pejabat dan hanya melakukan kerja pejabat di rumah saja. Kaki tangan perlu melaksanakan atau menyelesaikan tugasan yang telah diberikan dari rumah. Bekerja dari rumah ini memperuntukkan pegawai melaksanakan tugas hakiki atau tugas-tugas rasmi lain dari rumah pada hari bekerjanya sama ada secara sepenuh kepentingan perkhidmatan awam dan dianggap sebagai hadir bertugas. Apabila konsep bekerja dari rumah BDR ini diwujudkan, kita akan dapat lihat bahawa penggunaan teknologi sepenuhnya ini pasti memberikan satu pendekatan baharu kepada proses komunikasi antara majikan dan pekerja. Pendekatan pengurusan konflik merupakan tindakan dan strategi seseorang individu apabila berhadapan dengan konflik yang wujud dalam persekitaran. Okey, terima kasih kepada Puan Siti Nur Azah atas penerangan tersebut. Okey, saya ingin usulkan soalan yang seterusnya kepada Cik Muhammad Irsyad. Memandangkan bekerja dari rumah ini merupakan satu perkara yang baru di Malaysia, kemungkinan terdapat pekerja yang masih ada kesamaran dalam menjalankan tugas sepanjang pelaksanaan kemudahan BDR ini diamalkan. Sebagai wakil QPEX, apakah masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh pekerja sepanjang melaksanakan bekerja dari rumah? Dipersilakan Cik Muhammad Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Encik Izan. Berkenaan dengan soalan ini, berdasarkan pengalaman yang saya lalui dan input yang diterima daripada pekerja lain, terdapat konflik komunikasi yang timbul dalam organisasi di antara majikan dan pekerja, iaitu proses komunikasi dalam pemberian arahan dan penerimaan arahan tidak berjalan dengan lancar disebabkan beberapa faktor, iaitu kegagalan para pekerja untuk mengenal pasti apa kehendak dan kemahuan di sebalik arahan yang diberikan oleh pihak majikan. Ini adalah kerana berpunca daripada ketiadaan perjumpaan secara berhadapan dalam proses perbincangan, perancangan, pembuat keputusan, pemberian arahan kerja dan pemantauan kerja staf dalam semua peringkat pengurusan. Ini adalah kerana komunikasi merupakan perkara asas yang dilakukan oleh setiap manusia tanpa mengira usia, bangsa, latar belakang, bahasa, budaya dan tempat. Setiap hari kita berkomunikasi secara dalaman atau perseorangan, berinteraksi dengan individu lain atau secara berkelompok, yang daripada narimah dan saudah. Interaksi sesama ahli organisasi tidak kira sama ada pengurusan atasan maupun pekerja bawahan, yang mana ianya merupakan perkara penting dalam proses perundingan, terutamanya ketika menghadapi wabak COVID-19 ini. Ini bererti komunikasi yang baik datang daripada pemimpin dan pengurus yang mementingkan kebersamaan komunikasi pada setiap peringkat. Sebilangannya berdepan dengan kekangan kerana tidak mempunyai kelengkapan seperti komputer riba ataupun telefon pintar, selain berhadapan dengan capaian internet yang berkualiti di sesebuah kawasan. Saya juga tidak terkecuali menerima gangguan internet yang menjejaskan kelancaran kerja saya. Selain saya perlu peka dengan email dan telefon bimbit bagi memastikan sebarang perbincangan ataupun pertanyaan dapat respon dengan secepat mungkin. Dalam tahun 2020, satu kajian yang dijalankan oleh firma penyelidikan pengguna dalam talian iaitu VersaEye terhadap 1,100 responden tentang cara rakyat Malaysia menyesuaikan diri dengan bekerja dari rumah semasa PKP, yang menunjukkan kajian mendapati 35% memaklumkan bahawa sambungan internet tidak stabil adalah cabaran yang berlaku ketika bekerja dari rumah. Ini menunjukkan kesimpulan yang sangat menarik untuk kita semua renungkan. Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris
Daniel Wong menjelaskan bahawa bagi memastikan pekerja dapat menjalankan tanggungjawab diberikan dengan kemudahan yang mencukupi sama seperti yang diperolehi di tempat kerja ataupun pejabat. Bagaimanapun, pekerja perlu tampil berbincang dengan majikan jika menghadapi masalah, mendapatkan kemudahan berkenaan sepanjang bekerja dari rumah, yang mana perkara ini ada give and take, iaitu tolak ansur di antara majikan dan pekerja. Sekiranya majikan membenarkan pekerja mengambil peranti dari pejabat ke rumah, iaitu komputer, untuk digunakan sepanjang bekerja dari rumah, adalah satu langkah yang bagus. Namun pekerja dan majikan haruslah berkompromi, iaitu bekerjasama dalam isu ini supaya mereka boleh berbincang bagaimana kedua-dua pihak memudahkan mereka melaksanakan tanggungjawab mereka. Majikan memberi sepenuh kepercayaan kepada pekerja untuk menjaga peranti milik pejabat tersebut. Selain itu, ada kalanya para pekerja tidak faham ataupun salah faham arahan yang diberikan dari pengurus mereka. Malahan pekerja itu sendiri tidak mahu bertanya dengan lebih terperinci tentang arahan-arahan semasa yang diterima. Ini menyebabkan pekerja tidak dapat menyempurnakan arahan tersebut ataupun hasil yang tidak memuaskan bagi pihak pengurus dan majikan. Ini adalah contoh maklum balas daripada pekerja. Respon merupakan komponen penting dalam menentukan proses komunikasi dua hala. Maklum balas komunikasi ini boleh berlaku secara spontan melalui lisan ataupun telefon secara terus ataupun melalui mesej bukan lisan iaitu email, SMS ataupun aplikasi WhatsApp. Mansur menyatakan bahawa dalam mengendalikan proses pengurusan, perubahan perhubungan komunikasi mesti wujud di antara pengurus dan orang bawahan. Pergerakan komunikasi asalnya bersifat arahan dan mengalir turun menegak hierarki, iaitu komunikasi atas ke bawah ataupun secara tersebar mendata melalui organisasi sepanjang aliran kerja, iaitu komunikasi mendata. Kemudiannya maklum balas akan diberikan, iaitu daripada komunikasi bawah ke atas yang memberitahu pengurus tentang prestasi orang bawahan dan masalah yang mereka hadapi. Goldhaber telah menyatakan bahawa amalan komunikasi pengurusan yang berasaskan kepada pengurus perlu dititik beratkan dalam sesebuah organisasi demi meningkatkan kebersihanan komunikasi interpersonal ataupun interpersonal di kalangan anggota organisasi. Jafar Muhammad mentarifkan komunikasi berkesan sebagai satu proses interaksi antara penerima dan pemberi maklumat agar kedua-dua saling memahami maksud yang diingin untuk disampaikan, iaitu pekerja benar-benar memahami apa maksud tersebut. Walaupun situasi ini menjadi cabaran kepada pengurus-pengurus organisasi, namun platform menjadi penting dan perlu dikuasai oleh pengurus terutamanya ketika menyampaikan maklumat kepada pekerja di bawahannya. Sehubungan itu, dengan penularan wabak COVID-19 ini, ketika ini, aspek dari segi masalah komunikasi dalam organisasi telah mengalami perubahan sehingga memerlukan pengurus menggunakan teknologi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan rakan sejawat ataupun pekerja bawahan bagi menyalurkan maklumat serta mengawal dan menenangkan keadaan. Namun begitu, bagi pekerja pula, peruntukan masa yang lebih panjang di rumah adalah perkara yang menjadi norma baru. Oleh itu, individu akan mengolah dan membuat penyesuaian dengan sumber yang mereka ada untuk memenuhi tuntutan persekitaran. Menariknya, rumah bukan lagi menjadi tempat untuk kita beristirahat apabila pulang bekerja, tetapi segala kegiatan yang berlaku di rumah. Contohnya, bekerja dari rumah. Penyesuaian dengan kesediaan rumah sebagai ruang bekerja, belajar aktiviti riadah, keluarga dan beristirahat hendaklah dilakukan mengikut peranan dan fungsinya dalam mencapai keperluan individu dan bersama. Malah proses ini menjadi satu mengembirakan sekiranya individu menetapkan matlamat dan ahli keluarga seterusnya berusaha untuk mencapai matlamat tersebut. Misalnya, jadual harian di rumah, menggariskan fungsi kerja di rumah, melakukan aktiviti bersama, bersikap toleransi dan mengambil berat sekaligus membina ikatan mesra dalam perhubungan kekerabaan.
Itu saja. Okey, terima kasih kepada Cik Muhammad Irsyad atas penerangan yang diberikan. Okey, kita berbalik semula kepada Puan Siti Nur Azah. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, pada pendapat Puan, apakah inisiatif yang perlu diambil oleh pihak sumber manusia dalam memastikan kelancaran kepada kaedah pelaksanaan bekerja dari rumah ini agar lebih berkesan? Dipersilakan Puan. Baik. Pada pandangan saya, untuk memastikan kelancaran kepada kaedah pelaksanaan BDR ini lebih berkesan, ianya memerlukan kepakaran dan kemahiran yang tinggi daripada semua pihak yang terlibat. Bagi pihak Kementerian Sumber Manusia sendiri, kami amat menitik beratkan kaedah bekerja dari rumah ini dilaksanakan di seluruh agensi dan setiap agensi hendaklah mematuhi arahan ini bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Setiap agensi juga hendaklah menyusun strategi dan teknik yang berkesan bagi meningkatkan kaedah pelaksanaan itu mencapai pada tahap yang memuaskan. Pihak majikan seharusnya memastikan sumber atau fasiliti adalah mencukupi seperti penggunaan laptop dan lain-lain kemudahan bagi pekerja yang akan bekerja dari rumah supaya masalah yang dilalui dapat diselesaikan oleh pihak pelaksana. Selain itu, berkomunikasi melalui perantaraan teknologi juga dapat menjimatkan masa melahirkan lebih banyak idea dan melibatkan lebih banyak pihak untuk berkomunikasi. Model 1997. Melalui aplikasi atas talian ataupun online seperti Google Classroom, Telegram, WhatsApp, Webex, Microsoft Teams, Skype atau aplikasi lain yang lebih sesuai. Penggunaan teknologi komunikasi juga akan mendorong kepada perubahan cara kerja dan kebolehan pengurus organisasi dalam meningkatkan produktiviti, persaingan dan cara kerja yang lebih tersusun. Selain itu, bagi pihak pengurusan atasan contohnya, hendaklah bertanggungjawab menetapkan garis panduan dan prosedur yang jelas untuk bekerja dari rumah kepada para pekerja untuk mereka lebih cakna atau peka dalam sesebuah organisasi di tempat kerja di samping membimbing organisasi agar interaksinya dengan persekitaran yang baik. Pengurus juga perlu memberi motivasi latihan, bantuan dan tunjuk ajar yang mencukupi dari masa ke semasa kepada para pekerja dalam organisasi untuk menyesuaikan diri apabila mereka semua bekerja dari rumah. Itu saja, Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Siti Nur Azah. Okey, berbalik kepada Cik Muhammad Irsyad, saya ingin tunjukkan persoalan ini kepada Wakil QPEX, Cik Muhammad Irsyad. Apakah kebaikan dalam melaksanakan kaedah bekerja dari rumah ini secara menyeluruh? Boleh tak Tuan huraikan secara ringkasnya? Terima kasih yang Tuan Pengerusi Majlis. Berkenaan dengan soalan tersebut, apakah kebaikan bekerja dari rumah? Dalam pasca pandemik COVID-19 ni telah mendesak para majikan memberi peluang kepada pekerja ini untuk bekerja dari rumah. Kebaikan situasi ini mungkin dapat dilihat efektif dan berkesan. Namun secara tidak langsung perubahan drastik ini akan memberi kesan kepada syarikat yang tidak mempunyai pengalaman dalam melaksanakan polisi itu secara drastik. Secara jelas, penggunaan teknologi sepenuhnya ini pasti memberi satu cabaran baharu kepada proses komunikasi di antara majikan dan pekerja. Pendekatan pengurusan konflik merupakan tindakan dan strategi seseorang individu apabila berhadapan dengan konflik yang wujud dalam persekitaran. Zarakin 2008. Antara kebaikan lain bekerja dari rumah yang dapat kita lihat adalah penggunaan teknologi semakin meluas. Dengan menggunakan kebaikan juga memberi kebaikan kepada majikan maupun pekerja untuk membuat urusan kerja secara atas talian, iaitu melalui email, persidangan video dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, Skype ataupun Webex. Melakukan urusan kerja secara maya di atas talian dapat menjimatkan masa dan menjimatkan kos dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Antara kebaikan yang lain adalah pekerja tidak perlu hadir ke pejabat setiap hari, namun ianya
namun hanya ke pejabat untuk urusan penting dengan tugas mereka sendiri seperti melihat tarikh fizikal pembayar cukai dalam konteks LHDN. Secara tidak langsung, ianya dapat menjimatkan kos pekerja untuk pergi ke tempat kerja. Malahan juga tidak perlu bersesak-sesak dalam kesesakan lalu lintas yang rata-rata kebanyakan pekerja menetap jauh dari tempat kerja mereka, terutamanya mereka yang bekerja di Kuala Lumpur. Dengan amalan sistem pekerjaan yang fleksibel ataupun penggiliran ke tempat kerja ini dapat mengurangkan kehadiran ramai dalam sesebuah pejabat, seterusnya mengurangkan risiko kadar kejangkitan wabak COVID-19. Kerana tujuan utama sekali adalah untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini kerana pergerakan sudah tentu dapat dikawal. Sekiranya pekerjaan dilakukan di pejabat, sangat sukar untuk mengawal penularan wabak ini kerana berlaku interaksi di kalangan pekerja. Kebaikan bekerja dari rumah selainnya adalah menjadikan pekerja lebih produktiviti. Ramai yang memilih bekerja dari rumah menjadikan alasan ini sebagai satu cara untuk mengurang atau menghilangkan stres atau tekanan di tempat kerja. Tidak kiralah tekanan itu dari datang majikan, persekitaran tempat kerja ataupun pekerjaan yang dilakukan. Dengan bekerja dari rumah, pekerja boleh merancang sendiri mengikut kesesuaian waktu dan keadaan serta di rumah mereka sendiri mempunyai persekitaran yang lebih kondusif. Kajian mendapati bahawa orang ramai yang bekerja di rumah akan menjadi lebih produktif kerana mereka tidak lagi terdedah kepada pelbagai gangguan yang mengalihkan perhatian. Keadaan sekeliling yang hingar-bingar dan bising akan menambah kesukaran untuk fokus dalam menyelesaikan masalah tugas di pejabat. Kebaikan bekerja dari rumah seterusnya adalah mampu berkomunikasi secara strategik. Maknanya tidak kira sama ada komunikasi dengan pekerja ataupun rakan sejawat. Pengurus harus sentiasa memastikan bahawa semua kaki tangan organisasi tahu bahawa operasi organisasi mempunyai perubahan terkini. Dengan itu, komunikasi strategik boleh dinyatakan dengan bentuk big idea dan membantu integrasi dalam komunikasi. Menurut Syarita 2017, medium penyampaian maklumat yang paling baik dan berkesan adalah secara WhatsApp. WhatsApp yang trend terkini kerana ia antara kaedah yang paling pantas dicapai oleh kaki tangan, yang mana aplikasi WhatsApp ini membolehkan pengkongsian maklumat terbaru, arahan terbaru dengan lebih kerap setiap hari. Semua orang ada WhatsApp sekarang. Apa yang penting, kita dapat menyahut seruan kerajaan dalam menjalani norma baharu dan budaya kerja baharu di samping mengelakkan pekerja dari terkena jangkitan COVID-19 ini. Dan pada masa yang sama dapat menyelesaikan diri dari kerja lama kepada kerja yang baru, iaitu bekerja dari rumah. Itu saja. Okey, terima kasih atas penerangan yang teliti daripada Cik Muhammad Irsyad. Okey, kita terus kepada Puan Siti Nur Azah. Ini adalah soalan terakhir saya kepada Puan Siti Nur Azah. Boleh tak Puan jelaskan apakah pembudayaan bekerja dari rumah ini perlu diterapkan kepada semua pekerja dalam organisasi? Baik, terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih atas soalan tersebut. Berbalik kepada senario keadaan semasa wabak COVID yang sedang berlaku sekarang, hakikatnya apa yang kita lihat kaedah bidang ini masih belum dapat dipraktikkan secara optimum di Malaysia. Justru itu pekerja ibarat bidang terjun, terpaksa melakukan tugas dari rumah secara mendadak. Ia dikuasakan juga walaupun kebanyakan pekerja masih tidak bersedia untuk berhadapan dengan kaedah bekerja dari rumah ini kerana sering mengalami konflik dalam komunikasi semasa bertugas. Walaupun begitu, disebabkan ancaman COVID-19 yang memerlukan komitmen semua pihak untuk menjaga penjarakan sosial agar kadar jangkitan dapat dikurangkan, maka kaedah bekerja dari rumah telah dipraktikkan secara menyeluruh ketika pelaksanaan PKP. Di Kementerian Sumber Manusia sendiri, kita telah mengeluarkan garis panduan bekerja dari rumah meliputi imbangan kerja dan kesihatan mental dan fizikal patut dititik beratkan dalam memastikan pekerja kekal sihat
sihat, bermotivasi dan akhirnya produktif dalam melaksanakan tanggungjawab mereka di rumah. Ini selaras dengan saranan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan menyatakan bahawa Kementerian Sumber Manusia akan membuat kaji selidik dalam memantapkan lagi kaedah BDR ini kepada semua sektor perkhidmatan awam sama ada swasta ataupun awam. Iaitu pihak majikan juga harus memainkan peranan dalam membudayakan bidang ini dengan memastikan segala keperluan dan kelengkapan dapat dipenuhi agar para pekerja dapat menyesuaikan diri dalam mempunyai keseronokan bekerja walaupun mereka semua berada di rumah. Selain itu, matlamat yang ingin disampaikan oleh majikan mestilah jelas ketika pekerja sedang bekerja di rumah. Jaafar Muhammad mentakrifkan komunikasi berkesan sebagai satu proses interaksi antara penerima dan pemberi maklumat agar kedua-dua pihak saling memahami maksud yang ingin disampaikan, iaitu pekerja benar-benar memahami maksud yang dikehendaki. Sebaliknya, seandainya pekerja tidak mendalami apa yang sedang diperkatakan, bererti ianya bukanlah komunikasi yang berkesan. Adalah menjadi keperluan bagi seseorang pengurus untuk menganalisis pendengar atau audien sebelum mesej itu disampaikan. Pekerja juga perlulah menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka seperti berdedikasi, jujur, amanah dan bertanggungjawab semasa melaksanakan apa jua tugasan semasa bekerja di rumah. Di samping itu, pihak pekerja juga perlulah melakukan kerja dengan ikhlas agar menepati apa jua harapan dan matlamat yang dikehendaki oleh majikan dan organisasi sendiri. Okey, terima kasih. Itu saja Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Siti Nur Azah. Okey, berbalik kepada Encik Muhammad Irsyad. Okey, Encik Muhammad Irsyad, saya ingin tujukan soalan. Apakah pihak QPEX menyambut baik kaedah bekerja di rumah ini dalam memastikan kelangsungan perkhidmatan dapat diteruskan pada masa kini dan pada masa akan datang? Dipersilakan. Soalan ni yang favourite lah. Semua kaki tangan memang suka kerja di rumah. Tapi bagi saya sejujurnya, saya amat menyambut baik kaedah bekerja dari rumah ini, BDR. Pada masa yang sama, saya ingin juga mengingatkan pada seluruh warga kerja agar sentiasa memberi komitmen sepenuhnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing semasa berada di rumah. Jangan suka je kan, mesti bagi komitmen lah. Kaedah BDR ni juga perlu dilaksanakan dengan melihat kepada kesepadanan pekerja dan pekerjaan serta pada masa yang sama bagi memastikan tugas dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan lebih efektif di rumah. Kajian yang dilakukan beberapa pihak menunjukkan bahawa banyak perkembangan positif yang boleh dilihat melalui BDR, terutamanya dari segi produktiviti dan penyampaian tugas. Pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya iaitu UM, Dr. Haris Shah Abdul Hamid berpendapat pendekatan BDR wajar diteruskan berikutan kesan positif yang diperolehi bukan saja pekerja tetapi melangkaui banyak aspek. BDR wajar diteruskan, namun keperluan dan pilihan pekerja perlu diberi keutamaan supaya BDR tidak dilihat sebagai satu solusi paksa, terutamanya bagi setengah pekerja yang tinggi keperluan sosial yang boleh menyebabkan mereka kehilangan saluran untuk mendapatkan kepuasan interaksi sosial apabila berlakunya BDR. Pada 8 Mac 2021 iaitu sempena menyambut Hari Wanita 2021, Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan bahawa kerajaan akan mempertimbangkan memperluaskan kemudahan bekerja dari rumah iaitu BDR untuk sektor awam dan swasta dengan bayaran gaji penuh bagi penjagaan ahli keluarga yang uzur dan sakit serta menyokong isteri dalam hal penjagaan anak yang baru lahir. Kerajaan juga
turut mengkaji sekiranya kemudahan BDR dapat dipanjangkan kepada wanita ataupun lelaki yang kematian pasangan bagi membolehkan mereka menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan urusan kematian yang lazimnya memerlukan masa yang agak lama untuk diselesaikan. Perdana Menteri Malaysia kita berkata Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Sumber Manusia akan diarahkan untuk menilaikan perkara tersebut. Ini adalah sesuatu yang positif lah bagi kita semua warga kerja. Sekiranya kerajaan dapat mempertimbangkan untuk memperluaskan kemudahan bekerja dari rumah ini adalah langkah yang wajar dipuji kerana ianya mampu mengurangkan tekanan yang timbul dalam konflik tuntutan kerja dan tuntutan keluarga. Saya yakin ramai pemberi penjagaan kepada ahli keluarga yang mana setiap mereka ini dapat manfaat daripada pilihan untuk bekerja dari rumah. Dalam konteks ini, pilihan bekerja dari rumah boleh disifatkan sebagai langkah pencegahan tekanan. Sementara itu, Setiausaha Agung Kebangsaan Pekerja-Pekerja Perusahaan Petroleum dan Kimia yang juga bekas Presiden Kongres Kesatuan Pekerja iaitu Datuk Abdul Halim Mansur menyifatkan bahawa tindakan memperluaskan pendekatan BDR merupakan pendekatan yang tepat dalam mengadaptasikan amalan norma baru dalam masyarakat. Beliau berkata bagi menjayakan konsep ini, majikan perlu mengubah pemikiran konservatif yang sentiasa mahu bekerja di pejabat dalam menyempurnakan tugas masing-masing. Maknanya pengurus kena kreatif lah. Kepada warga pekerja, saya betul-betul menyeru agar sewaktu bekerja dari rumah, mestilah kekal berada di rumah dalam tempoh waktu pejabat dan yang ditetapkan dan sentiasa bersedia sekiranya diarahkan untuk hadir ke pejabat dan juga boleh dihubungi dalam tempoh sewaktu bekerja. Hakikatnya inilah yang harus hadir dalam diri dan hati kita sebagai pekerja yang berintegriti dan amanah semasa menjalankan tugas seharian. Ini adalah sebagai rangsangan dan semangat betapa bertuahnya kita sebagai pekerja dan memberi sepenuh tumpuan dan fokus kepada tanggungjawab bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Kita tidak mahu menjadi budaya kerja dari rumahnya hanya pada ketika wabak pandemik COVID-19 ini saja melanda semata-mata. Sebaliknya wajar diteruskan. Jika kita tengok negara lain pun mereka telah menjadikan kerja dari rumah ni secara tetap dan profesional. Cuma pada waktu penularan COVID-19 ini adalah lebih baik kekal di rumah dan bekerja dari rumah kerana sedikit usaha berterusan yang kita lakukan ini dapat membantu mengekangkan penularan wabak COVID-19 yang cukup membimbangkan kita sekarang. Itu saja. Terima kasih kepada Cik Muhammad Irsyad atas penerangan yang panjang lebar tu. Atas maklumat dan penerangan yang telah diberikan oleh kedua-dua panel yang telah dijemput dalam bual bicara pada kali ini. Setelah mendengar apa yang diperkatakan, kita dapat melihat bahawa bekerja dari rumah ini mampu dibudayakan oleh semua pihak, sama ada pihak majikan maupun pihak pekerja. Mengulas kata-kata pengarah sumber manusia dan pegawai QPEX dalam ucapannya sebentar tadi, pentingnya semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bekerja dari rumah ini dapat berganding bahu bagi memastikan kesinambungan tugasan yang perlu dilakukan oleh para pekerja dapat dipertingkatkan semasa bekerja dari rumah, dan yang paling penting sekali adalah untuk menyelesaikan masalah utama negara, iaitu mengekang penularan wabak COVID-19 dari terus menular. Sekiranya langkah ini tidak diambil dan ditangani dengan segera, ia pasti akan menjejaskan kesihatan para pekerja dan keluarga, juga akan turut terancam dengan wabak ini jika amalan bekerja dari rumah ini tidak dikuatkuasakan. Perubahan landscape teknologi yang cukup pantas telah merubah cara hidup manusia, termasuk cara bekerja dan berkomunikasi akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Teknologi komunikasi berasaskan internet sudah menjadi satu yang paling penting, terutama dalam bidang pengurusan. Pengurusan masa kini perlu mempunyai kemahiran dalam penggunaan teknologi komunikasi. Di dalam tempoh PKP yang sewajarnya membolehkan semua pekerja awam maupun sektor swasta dapat melihat potensi yang boleh dimanfaatkan bersama untuk tugasan dan mengatasi cabaran semasa bagi memastikan produktiviti mereka di rumah dapat dicapai dan dipertingkatkan sebaiknya.
Walau bagaimanapun, apa yang kita dapat lihat, mereka akan agak sedikit janggal dalam melaksanakan baru pada mereka. Pengukuran sama ada berjaya atau tidak dalam melaksanakan kerja di rumah adalah bergantung kepada komitmen dan sikap individu itu sendiri. Pekerja hendaklah mempunyai komitmen yang jelas untuk melaksanakan tugasan di rumah serta berkeupayaan memberi respon kepada majikan atau rakan sekerja dalam tempoh bekerja. Dalam fasa perubahan cara kerja ini juga, pekerja perlu menggalas dan perlu mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap tugasan yang diamanahkan oleh majikan kerana nilai integriti yang ada dalam jiwa mereka akan dapat diukur. Okey, semoga dengan amalan pembudayaan bekerja dari rumah ini dapat diteruskan dan diterapkan walaupun wabak ini telah berakhir kerana ia telah menjadi amalan yang biasa seperti mana yang telah diamalkan oleh negara-negara maju di luar sana. Dan kita seharusnya bersiap siaga dan berubah ke arah cara kerja yang lebih sistematik dan seiring dengan perkembangan teknologi semasa dalam tempoh ini dan yang akan datang. Oleh yang demikian, sama-samalah kita mengambil manfaat dan faedah dari bual bicara yang telah dibentangkan tadi oleh kedua-dua ahli panel agar dapat memberi impak yang lebih baik kepada semua pihak dalam memastikan cara bekerja di rumah dapat diamalkan secara optimum baik dari pihak majikan maupun pihak pekerja itu sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ahli panel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.